Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan hari ini 3 Ramadan. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana diberikan ruang waktu, panjang usia kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi bila mana dalam durus Ramadan ni, saya lebih prefer untuk bercakap tentang tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan tadabbur ni ialah satu proses yang perlu dicapai oleh satu orang Muslim untuk dia berada pada kedudukan golongan yang disebut dengan nama ulul albab. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebut golongan yang paling mengambil manfaat dengan Al-Quran digelar dengan nama ulul albab. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Tidak akan dapat tercapai satu-satu peringatan daripada Al-Quran itu melainkan golongan yang disebut dengan nama ulul albab. Ulul albab dari segi bahasa apa dia? Ulu dalam bahasa Arab bermaksud sahib, pemilik. Albab mai pada perkataan lub yang bermaksud intipati ataupun benda yang duduk di dalam. Jadi ulul albab ialah golongan yang memahami apa yang tersirat di dalam setiap yang tersurat, terutamanya Al-Quran. Tapi memahami benda yang tersirat ni bukanlah seperti mana yang kita sebut dengan nama batiniyah tu. Bukan itu maksudnya. Tapi memahami kehendak sebenar Allah Azza wa Jalla bila mana firman-firmannya itu dibacakan, firman-firmannya itu sampai pada kita, kita faham apa kehendak sebenar daripada ayat itu. Dan kita pun tahu proses nak pergi pada tadabbur ni dia ada beberapa proses. Dia bermula dengan qiraah, baca. Dan bulan Ramadan ni ialah bulan yang sangat dekat dengan bulan anjuran membaca Al-Quran. Sebab dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang Ramadan. Ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu kami turunkan padanya Al-Quran yang menjadi sumber hidayah kepada manusia dan keterangan-keterangan yang akan menerangkan pembeza di antara hak dan batil. Jadi Al-Quran bertindak sebagai sumber hidayah. Yang kedua ialah sebagai tempat untuk jadi rujukan. Kita tengok yang mana betul, yang mana salah. Itu fungsi Al-Quran secara umum. Dan yang akan dapat faham benda ni hanyalah ulul albab. Sebab itulah bacaan Al-Quran yang kita buat bulan Ramadan
tak padan dan tak cukup kalau sekadar bacaan. Dia perlu pergi kepada al-fahmu, iaitu kefahaman. Barulah dia akan naik kepada at-tadabbur. Sebab itulah proses baca Quran dalam bulan Ramadan ni disebut dengan nama tadarus. Dia tak sebut dengan tilawah, dia tak sebut dengan qiraah, tapi dia sebut dengan tadarus. Berdasarkan hadis, Nabi bila mana bulan Ramadan, Nabi akan membaca Al-Quran bersama dengan Jibril dengan bentuk tadarus. Tadarus maksudnya darasa, belajar. Belajar cara sebut yang betul, belajar dekat mana waqaf dan ibtidak yang betul, dan yang paling mustahak dan utama ialah belajar apa yang Allah Ta'ala maksudkan melalui firman-firmannya kepada hamba-Nya. Jadi ini ialah satu benda dan satu proses yang kita kena lalui benda tu. Jadi bila mana masuk bulan Ramadan, kita tahu matlamat daripada puasa bulan Ramadan ni, ia bukanlah hanya tak makan dan tak minum dan tak melanggar larangan-larangan yang boleh membatalkan puasa. Tapi dia ada matlamat besar, iaitu matlamat taqwa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Ini ayat yang selalu akan dibaca, diulang bila mana masuk bulan Ramadan. Tazkirah mana-mana pun mesti nak kena sebut ayat ni. Perkataan taqwa ni bukan perkataan yang bulan Ramadan saja baru sebut. Tapi taqwa juga diulang dalam khutbah Jumaat. Sebelum Ramadan pun duk sebut. Jadi kenapa perkataan taqwa ni terlalu dekat dengan orang Islam? Dan terlampau banyak diulang-ulang kepada orang Islam. Bahkan Nabi pun kalau dia beri peringatan pada para sahabat, dia akan letakkan pesanan taqwa ni antara pesanan yang utama. Perkataannya pendek, taqwa. Taqwa ni maksudnya jaga, perhati, waspada. Macam-macam lah, maknanya satu perbuatan menjaga diri supaya tak melanggar sempadan ataupun batasan. Itu dari segi bahasa, maksud taqwa. Tapi bila mana masuk perintah puasa, Tuhan sebut lagi dengan nada at-taraji. Orang belajar bahasa Arab dia akan nampak. La'allakum itu disebut dengan at-taraji, iaitu pengharapan. Dengan proses kamu tak makan, tak minum ni, naiklah takwa kamu. Walaupun daripada segi yang lain, kita akan tengok orang yang berpuasa ni lah orang yang tak makan. Dari segi luaran dan hikmahnya kita akan nampak, orang yang tak makan ni mudah susut berat badan dia. Itu antara yang paling jelas kita boleh tengok. Dan dia akan nampak lebih keletihan berbanding bulan lain, sebab bulan lain boleh makan. Itu luaran, realistiknya. Kita lihat macam tu. Tapi Tuhan tak nak kita fokus yang tu. Walaupun itu memang kita akan dapat. Tapi Tuhan nak suruh fokus pada takwa. Sebab puasa ini proses ke arah itu. Puasa ini proses ke arah takwa. Takwa ni dia perlukan banyak benda. Dia tak berpada dengan puasa. Solat kita pun kita mengasah ke arah takwa. Ibadah apa saja pun kita mengasah ke arah takwa. Kita nak pergi ke arah itu. Sebab takwa ni bila mana ada pada satu orang, orang tu akan pergi pada kedudukan ulul albab dan dia akan jadi orang yang betul-betul memaknai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dia ulang dalam salat dia. Iaitu ayat kelima suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Walaupun terjemahan tu taklah dipersetujui oleh kebanyakan para ahli tafsir Nusantara ni. Antara yang tak setuju ialah Profesor Hamka dalam tafsir Azhar dia. Bila mana dia kata terjemah sembah, na'budu dengan sembah tu sempit. Sebab orang-orang bila mana sebut sembah, dia akan faham ianya adalah sebuah adat istiadat keistanaan semata-mata. Sebab bila mana sebut sembah, kita akan nampak sembah raja, sembah sultan dan skop dia kecil. Yang lebih tepat ialah hanya kepada engkau kami beribadah. Bila mana sebut beribadah, ibadah itu bukan hidup di masjid dan surau, tapi ibadah itu hidup di jalanan, hidup di rumah, hidup waktu orang duduk seorang diri, hidup waktu dia duduk di negara majoriti Muslim, ibadah tu pun hidup di negara minoriti Muslim.
Bila mana orang tu cukup dan dia memenuhi segala apa yang sepatutnya. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan yang ada pada tengah hari ini untuk kita tengok beberapa ayat daripada surah Ali Imran. Iaitu ayat yang ke-190 sampailah ayat yang ke-200. Tapi saya tak nak bahas 10 ayat tu. Cuma saya nak sebut secara umum. Ayat ni ada satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kata, satu hari aku menjalankan tugas aku sebagai seorang muazzin, nak masuk waktu subuh, aku akan bergegas pergi ke masjid untuk azan subuh. Sebab azan subuh pada zaman Nabi ni 2 kali. Satu azan sebagai intibah ataupun sebagai perhatian kepada orang, yang mana azan tu tak ada sebut lagi as-salatu khairum minan naum, dan yang kedua ialah azan masuknya waktu salat fajar. Satu hari bila mana dia berbagai riwayat. Ada riwayat yang kata, riwayat Ibnu Hibban, dia kata bila mana dah selesai azan subuh, Nabi ni tak keluar lagi ke masjid. Sehinggalah sahabat-sahabat suruh Bilal pergi tengok Nabi duk buat apa kat rumah. Bilal minta izin dan dia tengok Nabi ni tengah menangis. Bilal pun tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, semalam telah turun kepadaku ayat yang agung, iaitu ayat 190 sampailah ayat 200 daripada surah Ali Imran. Kalau kita perhati dalam mushaf, muka surat 75 surah Ali Imran ni, Allah Ta'ala sebut pada ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan peredaran malam dan siang adanya tanda-tanda bagi golongan ulul albab. Dalam riwayat sebut, bila kata aku tengok Nabi menangis ni hatta ballat lihyatu, sehingga basah janggut dia. Bila mana dia dengar Nabi beritahu turun ayat ni, Bilal pun menangis sekali. Dan Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, wailun, celakalah bagi orang yang membaca ayat ni tapi tidak berfikir selepas dia baca ayat ni. Tengok, kata-kata Nabi tu dia macam satu benda yang kita kena beri perhatian. Nabi kata wailun, celaka bagi orang yang baca ayat ni, walam yatafakkara fiha, dan dia tidak berfikir, ambil masa nak fikir. Dan saya rasalah, pandangan peribadi saya, antara waktu yang paling ada masa untuk kita fikir ni ialah bulan Ramadan. Sebab apa? Kita dah cut waktu makan yang banyak. Sebab kalau bukan bulan Ramadan, kita ada waktu makan yang banyak, lebih pada 3 kali. Kita ada sarapan pagi, kita ada makan tengah hari, kita ada minum petang. Waktu-waktu makan ni dia akan drag masa kita untuk buat benda lain. Kadang-kadang nak pergi makan, cari kedai makan tutup, buat keputusan nak pergi kedai makan kedua, tu ambil masa tu. Sampai kedai pula ambil masa lagi sejam. Masa tu banyak habis sehingga tak sempat pada benda-benda macam ni. Jadi bulan Ramadan ni kita dah cut, kita makan sekali saja waktu berbuka, dan lepas pada tu nak moreh nak makan lepas tu. Mungkin ada orang dia nak buat pilihan makan pula lepas pada tu. Cuma waktu siang yang panjang ialah waktu yang kita boleh ambil sikit untuk kita sama-sama fikir hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, kesan Al-Quran dalam kehidupan. Ayat ni Allah Ta'ala kata, pada penciptaan langit dan bumi, silih ganti siang dan malam, ada tanda bagi orang yang nak fikir sampai ke dalam. Ulul albab ni lah orang yang memahami sampai ke dalam. Dalam terjemahan dia sebut orang yang menggunakan akal fikiran. Dia tak habis terjemahan tu. Sebab semua part kita akan guna akal fikiran. Hatta orang yang merompak pun dia guna akal fikiran. Dia tak guna benda lain. Sebab dia nak rompak kedai orang, dia nak curi barang orang pun guna akal. Macam mana nak buka? Okay. Tapi guna akal pada tempat yang salah. Sekarang ni cerita dia guna akal untuk memahami ayat Al-Quran. Ulul albab, iaitu orang yang memahami intipati daripada Al-Quran. Dan kalau tengok dalam riwayat yang lain, Nabi ni bila mana Nabi bangun tidur,
Selain daripada Nabi baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, apa yang Nabi buat antara benda-benda awal yang Nabi buat bila mana Nabi bangun tidur, bangkit tidur ni? Nabi keluar, Nabi buka pintu dan Nabi tengok ke langit sambil Nabi baca ayat ni. Riwayat kata baca sampai habis surah Ali Imran ni. Maknanya sampai pada ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita boleh buatlah, dan memang ada kesan sampingan. Kalau orang yang buat benda ni, dia akan melihat harinya lebih tersusun berbanding tak buat benda ni. Tuan-tuan boleh rasa sendiri. Itu ialah bahagian pada sunnah Nabi. Nabi ni bila mana Nabi bangun tidur, dalam riwayat yang terkenal antaranya ialah Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah, Nabi akan, ada orang dia ingat Nabi bangun-bangun tu buka mata terus sebut alhamdulillahillazi ahyana. Tak. First Nabi buat ialah Nabi menyapu muka dulu. Nabi sapu muka. Nabi sapu muka. Lepas pada tu baru baca doa. Lepas pada tu baru pergi bersihkan apa yang patut, dan sebahagian riwayat kata Nabi buka tingkap. Maknanya buka pintu. Rumah Nabi tak adalah tingkap elok. Cumanya Nabi keluar dan Nabi tengok ke langit. Yang mana waktu tu ialah waktu yang masih lagi awal pagi. Tengok ke langit. Sebab kadang-kadang kita kena tengok keluar. Apa yang berlaku? Di situ kita kena fikir. Dan berfikir itu ialah berfikir pada benda yang bermanfaat. Sebab kalau kita pergi ke ayat seterusnya, iaitu ayat 191, Allah Ta'ala kata allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ayat ni Allah Ta'ala kata, lepas pada dia kata ciptaan pada langit dan bumi silih ganti siang malam, pasti akan ada kebaikan bagi golongan ulul albab. Tuhan pun sebut sifat ulul albab tu apa dia? Allazina yadhkurunallah, mereka yang selalu mengingati Allah, ataupun kita sebut dengan kata zikir. Qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan dia mengiring. Walaupun ayat ni kadang-kadang digunakan sebagai dalil nak zikir menari, dia bukan dalil zikir menari. Dia petunjuk arahan suruh kita fikir. Sebab lepas pada Tuhan kata wa ala junubihim, dia mengingati Allah dalam keadaan dia mengiring, wa yatafakkarun, dan dia berfikir. Jadi zikir dan fikir ni dia terikat. Sebab tu dia ada perbahasan para ulama sebut zikir yang tak ada faedah ni dia panggil zikir ghaflah. Ataupun kita utara sebut ghaflah. Maknanya dia sebut tapi sebutan tidak bersama dengan apa yang dia sedang fikirkan. Dia zikir tapi dia duduk teringat, lauk apa malam ni nak makan. Sebutannya lain, tapi kesan ataupun hubungan hati itu lain. Zikir yang berkesan ialah zikir yang diikuti dengan fikir lepas pada tu. Dan Allah Ta'ala kata, lepas pada orang ni dia berzikir, zikir time diri, time duduk, zikir time dia mengiring, dia berfikir pula pada ciptaan langit dan bumi, lalu keluarlah daripada mulut dia, Rabbana, wahai Tuhan, ma khalaqta hadza batila, kamu tak buat semua benda ni saja-saja. Penciptaan semua benda yang ada atas dunia ni, hatta pada benda-benda yang haram, khinzir ke, benda yang kotor ke, pasti ada kebaikan dan pasti ada manfaat yang diketahui ataupun yang tak diketahui. Subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan, faqina azaban nar, bentengi kami, halangi kami daripada azab neraka. Jadi ini antara ciri-ciri umum yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ulul albab itu. Kita baca Quran, kita nak pergi pada pangkat ulul albab tu. Sebab Tuhan hanya memuji ulul albab. Tuhan tidak memuji orang yang baca. Tapi Tuhan memuji orang yang baca dan orang yang menggerakkan akal fikiran dia untuk pergi ke kedudukan ulul albab tu sendiri. Sebab tu bila mana orang sebut perkataan ulul albab, dia bukan moto kerajaan negeri ke, moto sekolah ke, slogan apa-apa. Tapi ia ialah kedudukan yang utama bagi orang Islam. Semua orang berhak.
Kita tengok para sahabat. Mereka ialah ulul albab, generasi yang pertama yang dibina oleh Nabi. Sebab mereka nak kekalkan keyakinan dan keimanan. Sebab itulah Nabi ambil masa lama sampai 13 tahun untuk kukuhkan keimanan. Sebab manusia dia memang ada kebolehan untuk beriman, untuk bertakwa. Dia ada bakat ke arah tu. Cuma dia tak asah bakat tu. Sehingga dia menyebabkan diri dia terjerumus dalam neraka. Macam orang selalu sebut, bakat ni kalau tak ada pun kita boleh asah, lama-lama jadi. Dan kita kena sedar, kita sebagai manusia, bakat nak jadi ahli syurga, bakat nak jadi orang beriman, bakat nak jadi orang soleh dah ada. Kita tak asah benda tu. Kita yang tidak memberi perhatian pada perkara itu. Yang hanya beri perhatian hanyalah ulul albab. Sebab tu kalau tengok para ulama menghabiskan masa yang banyak dengan Al-Quran. Kalau kita tengok antara tokoh imam yang besar, di antara 4 orang imam mazhab tu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, seterusnya Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya Imam Ahmad, mereka ni digelar sebagai golongan yang al-musafahatu bil Quran, suka belik Quran. Imam Syafi'i pernah sebut dalam Syiar A'lam An-Nubala. Imam Az-Zahabi sebut, Imam Asy-Syafi'i kata, setiap kali aku baca Quran, aku akan dapati Allah Ta'ala buka kepada aku ni keberkatan dan kefahaman yang sebelumnya aku tak faham macam tu. Sama juga dengan anak murid dia, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, pun disebut oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Kata Ahmad bin Hanbal, kullama tasaffahtu bil Quran, setiap kali aku belik Quran, aku dapati tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa makan riba. Macam mana dia boleh tahu? Pengalaman ataupun banyak masa habis pada Quran. Sehingga dia rasa dia perlu pada benda tu. Dia bukan buat kerana terpaksa. Macam kita pada bulan Ramadan ni, kita yang perlu pada puasa, bukan kita buat kerana nak meraihkan musim orang berpuasa. Sebab tu saya nak bagi analogi mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai penutup durus kita ni. Durus kita tak panjang, ringkas je. Akidah ialah kepercayaan, dan kepercayaan itu boleh dipupuk walaupun kita tidak dapat melihat zahirnya benda itu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba kereta depan kita lain ni, kereta yang lawan arus dengan kita, dia high beam, kita angkat lampu. Okay. Kita bawa kereta, semua orang bawa kenderaan. Bila mana tengok orang high beam, bagi high beam, lampu high beam ni, apa yang tuan-tuan akan nampak dalam kepala? Mula-mula sekali akan nampak, orang nak bagi bubur lambuk ke depan. Tak, orang akan nampak roadblock dulu. Orang akan nampak, orang bagi lampu banyak kali ni roadblock lah. JPJ ke polis ke tak tahu, tapi duk yakin high beam ni roadblock. Bila mana kita tahu roadblock ni, apa yang kita nak buat dalam kereta waktu tu? Kalau duk bawa laju, dah jadi pelan sikit. Kalau tadi tak pakai tali pinggang keledar, dah pakai balik. Kalau tadi duk main telefon, dah letak tepi balik. Okay. Sedangkan sampai depan sana, kadang-kadang sampai kesudah pun tak ada roadblock ke depan. Tapi kita buat. Sebab apa? Sebab itu ialah bahasa isyarat. Dan itu ialah benda yang kita percaya. Benda yang kita imani. Benda yang kita rasa penting. Akhirnya kita buat. Jadi manusia, dia ada kebolehan untuk dia jaga diri dia. Walaupun benda tu dia tak nampak. Sebab ada orang, dia kata, kalau Tuhan ada, nampak, senang sikit kita ni nak jaga diri. Ada orang beri alasan macam tu. Alasan ni pun dah pernah disebut oleh Bani Israel pada Nabi Musa. Tunjukkan dulu Tuhan pada kami, baru kami ni akan usaha diri nak bagi jadi mukmin yang baik, ataupun orang beriman yang baik. Tidak. Manusia dia boleh beriman pada benda yang dia tidak zahir depan mata, tapi benda tu wujud. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menghantar isyarat-isyarat kewujudannya melalui firman-Nya, melalui rasulnya, melalui nabinya, dan juga melalui panca indera yang dia bagi free dekat kita. Dia bagi mata, dia bagi telinga, dia bagi akal fikiran, sehingga kita boleh fikir mana baik, mana buruk. Dan itu ialah fitrah pada manusia. Jadi bila mana kita tengok ayat 190 sampai 200, tuan-tuan puan-puan boleh balik ambil masa baca. Sebab pada bahagian akhir surah Ali Imran ni, antara bahagian yang paling penting dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala cerita tentang golongan ulul albab. Jadi kita kena fikir, di mana kita bila mana bercakap tentang ulul albab?
Adakah kita orang yang sehat panca indera sehingga kita boleh manfaatkan panca indera kita ni ke arah Al-Quran, lalu menuju dan berusaha untuk pergi kepada ulul albab? Sebab ulul albab ni ialah satu pecahan, satu bahagian daripada orang yang bertakwa. Dan itu ialah proses yang perlu dilalui. Orang kalau dia dah rasa minat, dia rasa sedap dengan Al-Quran, dia akan berikan sebahagian besar waktunya untuk Al-Quran. Dia bukan orang kata apa, cari waktu lapang baru nak Quran. Dia jadikan Quran tu prime, utama, baru dia uruskan benda lain. Itulah kehidupan, itulah gerak ataupun cara hidup para sahabat yang awal yang telah dibina oleh Nabi, kepercayaan akidahnya. Jadi kita puasa bulan Ramadan ni, zahirnya perut lapar, zahirnya lemah tubuh badan, tapi kita sedang membina kekuatan spiritual. Sebab kekuatan spiritual tu dia perlukan sedikit latihan untuk on track, kembali balik ke landasan yang betul. Jadi setakat itulah kita punya durus pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala beri pada kita keberkatan, beri pada kita manfaat bila mana kita dengar apa yang dah disebutkan tadi. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.